Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizana binti Muhammad Nazam daripada kelas EMD2 M1A. Tajuk kertas kerja atau tajuk pembentangan yang akan kami bentangkan sebentar lagi adalah berkaitan dengan kesan ideologi relativisme terhadap masyarakat dan individu. Ini adalah kandungan serta agenda yang akan saya bentangkan sebentar nanti. Yang pertama iaitu penghargaan, yang kedua bahagian relativisme, yang ketiga penerangan tentang bahagian relativisme pada bahagian kedua, dan yang keempat adalah kesan ideologi relativisme terhadap masyarakat dan individu. Sebelum saya dan rakan-rakan memulakan penerangan kami, izinkan saya bertanya kepada anda semua. Pernahkah kamu semua terdengar atau pernah dengar perkataan relativisme? Sejujurnya saya tidak pernah dengar tentang relativisme sebelum ini. Jadi dengan mendapat tajuk dan ia memberikan satu pengetahuan baru kepada saya. Jadi saya percaya 50% daripada penonton akan cakap mereka pernah dengar dan lagi 50% akan cakap mereka tidak pernah dengar. Oleh itu, saya teruskan dengan slide seterusnya. Bahagian 1, pengenalan terhadap ideologi relativisme. Izinkan saya untuk memulakan penerangan saya. Jadi, ideologi relativisme. Pada awalnya, relativisme ini diambil daripada bahasa Latin yang bermaksud relatif atau sentiasa berubah-ubah. Ini adalah bahagian-bahagian relativisme. So, yang pertama, izinkan saya untuk menerangkan tentang relativisme etika. Relativisme etika ialah fahaman atau aliran pemikiran yang berbeza. Seperti contoh, pada zaman dahulu, orang Galatia memakan ayah mereka sebaik sahaja mati. Saya tahu pasti anda semua akan merasakan perbuatan ini adalah perbuatan yang amat tidak bermoral. Tetapi berbeza pula dengan pendapat orang Galatia pula, mereka menganggap bahawa menanam dan membakar orang yang mati adalah sifat yang paling tidak bermoral dan amat menjijikkan. Dan di sini kita boleh lihat dua etika yang berbeza, tetapi tiada salah dan tiada betul. Yang bagi contoh kedua yang dekat dengan diri kita atau diri orang Malaysia ialah apabila kita ingin menunjukkan jalan kepada orang, kita tidak boleh menggunakan jari ini kerana ia dianggap tidak sopan. Malah kita harus menggunakan jari ini. Berbeza pula dengan luar negara, terutamanya Amerika Syarikat atau di mana-mana saja, mereka tidak kisah penggunaan jari ini. Jadi dengan dua contoh relativisme etika yang diberikan, saya harap anda semua lebih faham tentang relativisme. Relativisme yang kedua ialah relativisme budaya, iaitu fahaman dan teguh kepada prinsip yang dipegang. Golongan yang mengamalkan ideologi relativisme ini menganggap bahawa tiada ada satu pun prinsip budaya yang universal di atas dunia. Di dalam bahagian relativisme agama adalah relativisme yang dianggap bahaya kepada kita kerana ia boleh membawa kepada kesesatan. Atau dengan kata lain, ia boleh menggugat keimanan seseorang terhadap agama yang dianuti. Yang terakhir sekali, bagi manusia yang mengamalkan relativisme agama ini, ia memberi pendapat bahawa agama adalah sama seperti manusia, iaitu sentiasa bersifat relatif dan tidak tetap. Dan mereka juga menyatakan bahawa agama tidak berhak lagi untuk klaim bahawa sesebuah agama adalah menyeluruh dan universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nusra Hanim dan hari ini saya akan membentangkan bahagian saya dalam kertas kajian ini, iaitu penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian dan yang terakhir dapatan kajian. Jadi saya akan memulakan pembentangan saya dengan menerangkan tentang definisi penyataan masalah. Jadi penyataan masalah ini merujuk kepada masalah-masalah yang akan difokuskan dalam kajian kami. Dalam erti kata lain atau erti kata yang lebih mudah, persoalan dan penyataan-penyataan ini adalah isi-isi yang kita nak kaji dalam sesuatu kajian. Jadi untuk kertas kajian kami yang bertajuk kesan ideologi relativisme terhadap individu dan masyarakat, kami telah kemukakan 5 penyataan masalah. Dan penyataan masalah yang pertama ialah, adakah ideologi relativisme mempunyai kesan yang buruk? Kerana persoalan ini adalah persoalan yang kita nak tahu. Kita nak tahu adakah ideologi relativisme mempunyai kesan yang buruk sahaja ataupun mempunyai kesan yang baik juga. Jadi penyataan masalah yang kedua ialah, apakah kesan negatif ideologi relativisme terhadap individu dan masyarakat? Jadi
Penyertaan masalah ini kita dapat lihatlah dalam tajuk kajian kita. Itu benda pertama yang kita nak fokuskan dalam kajian ini. Penyertaan masalah yang ketiga ialah apakah punca ideologi relativisme tersebar besar pada masa kini. Yang keempat ialah adakah masyarakat mempunyai pengetahuan tentang kesan buruk ideologi relativisme, dan yang terakhir ialah adakah ideologi relativisme mempunyai kesan yang baik. Jadi penyertaan masalah tiga penyertaan masalah yang terakhir ni kita akan kaji dalam metodologi kajian yang saya akan bentangkan di pertengahan pembentangan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian ini adalah perkara-perkara atau benda-benda yang kita ingin capai di pengakhiran kertas kajian. Jadi dalam kertas kajian kami terdapat 5 objektif yang telah kami tetapkan. Yang pertama ialah untuk meningkatkan pengetahuan diri sendiri tentang ideologi relativisme dari segi falsafah hidup. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti kesan-kesan negatif ideologi relativisme terhadap masyarakat dan individu. Yang ketiga ialah untuk menimbulkan rasa sedar diri di kalangan masyarakat dan individu yang mengamalkan ideologi atau pemikiran ideologi relativisme ini. Yang keempat ialah untuk mengenal pasti generasi yang dipengaruhi dan terkesan dengan ideologi relativisme. Jadi ini kita akan lihat dalam metodologi kajian juga. Dan yang terakhir, objektif yang terakhir ialah untuk mengenal pasti pemahaman individu dan masyarakat tentang ideologi relativisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nisa Syuhaida binti Muhammad Fazil. Saya akan membentangkan beberapa kajian literatur yang telah dikaji untuk kertas kajian ini. Kajian-kajian yang akan disebut menyentuh pelbagai isu dan topik mengenai relativisme. Yang pertamanya adalah kertas penyelidikan yang bertajuk What's Wrong with Relativism Anyway? A Political Ethical Approach to Extreme Ethical Skepticism oleh H.G. Callaway pada 2015. Beliau telah menyusun kritikan mengenai relativisme moral dan epistemil dalam teori politik etika bagi melukis hujah baru yang dibuat oleh Paul Boghossian. Terdapat beberapa soalan yang dikemukakan oleh beliau berkenaan relativisme. Antaranya adalah, apa yang salah dengan relativisme? H.G. Callaway menjawab bahawa relativisme tidak menganggap kepelbagaian secara serius atau realistik. Beliau berpendapat bahawa relativisme doktrin hanyalah kepentingan politik sendiri, sama ada individu atau kolektif yang diganti dengan moral. Persoalannya yang kedua adalah, adakah relativisme dianggap falsafah? Beliau menekankan bahawa relativisme mengeksploitasi perbezaan manusia asli yang lebih mendalam untuk mendapatkan kebaikan dengan yang ada puak melalui cara polemik bagi menentang cadangan pembaharuan yang lebih munasabah. Seterusnya, kertas penyelidikan kedua adalah It Does Matter What You Believe, A Critique of Moral Relativism oleh Lisa Simpson pada tahun 2001. Beliau membahaskan bahawa teori relativisme moral dipenuhi dengan kekurangan dan ketidakkonsistenan dalaman. Beliau berpendapat bahawa relativis tidak mempunyai alasan untuk menuduh orang lain melakukan kesalahan. Mereka tidak boleh memaksakan standard moral mereka sendiri untuk menilai tindakan moral seseorang. Apabila pilihan standard kita berubah, begitu juga standard yang menghilangkan kemungkinan melakukan kesalahan secara peribadi juga. Ini bertentangan dengan naluri kita bahawa beberapa perkara sememangnya salah dan penghakiman terhadap tingkah laku tersebut dibenarkan. Lisa Simpson mengakhiri kertas penyelidikannya dengan konklusi bahawa apabila relativisme dibawa ke tahap logik, jelas bahawa ia akan merosakkan semua moral dan membawa kepada anarki sahaja. Seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Jadi untuk kajian ini kami telah menggunakan 3 kaedah. Yang pertama ialah kaedah soal selidik, yang kedua ialah kaedah pemerhatian dan yang ketiga ialah kaedah internet. Jadi yang pertama ialah kaedah soal selidik. Untuk kaedah soal selidik ni kami telah mengongsikan questionnaire yang telah dilakukan di Google Form. Jadi link Google Form ni kami telah kongsikan di 2 platform berbeza, iaitu Instagram dan juga Facebook. Tujuan kami sebarkan link ni di 2 platform berbeza, social media berbeza, ialah kerana kami ingin menarik responden-responden daripada generasi yang berbeza. Kerana kita tahu Facebook ni terkenal di kalangan generasi yang sudah berumur, dan Instagram pula terkenal dengan generasi Z, generasi yang baru lahir, yang masih muda, remaja. Jadi kami nak tengok
generasi mana yang lebih terkesan dengan dan ini boleh dilihat dengan jawapan-jawapan mereka dalam kuesioner ini. Jadi di sini kita boleh lihat soalan-soalan yang telah kami kemukakan. Soalan pertama ialah, adakah anda mempunyai pengetahuan tentang ideologi relativisme atau ini merupakan kali pertama anda mendengar perkataan ini? Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut tentang persoalan ini, kami telah berjaya mengumpul 20 responden dan 2 daripada responden datang daripada lingkungan umur 35 hingga 50 tahun, seorang responden daripada lingkungan umur 26 hingga ke 34 tahun dan 17 responden daripada umur 18 hingga ke 25. Jadi kebanyakan daripada responden ini datang daripada remaja, generasi Z. Jadi tapi tak apa, sebab kita telah berjaya mendapat 2 responden yang berada dalam lingkungan umur 35 hingga ke 50. Jadi kat situ pun kita dapat tengok perbezaan antara kedua-dua generasi ni. Okey, soalan ini dikemukakan kerana kita nak tahu pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat tentang ideologi relativisme. Jadi 60% daripada responden ini menyatakan bahawa mereka tidak pernah mendengar ataupun pernah dengar tapi kurang pengetahuan tentang ideologi relativisme. Jadi persoalan ini menunjukkan ramai yang masih tidak tahu atau kurang pengetahuan tentang ideologi relativisme. Persoalan yang kedua ialah, adakah anda mempunyai pendapat tentang sesuatu perkara dan pendapat tersebut bercanggah dengan agama anda? Jadi 40% daripada 20 responden ini telah menyatakan bahawa mereka tidak pernah atau tidak mempunyai pendapat yang bercanggah dengan agama. Manakala 60% lagi menjawab bahawa mereka mempunyai pendapat yang bercanggah dengan agama. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa ramai yang mempunyai pemikiran relativisme ini walaupun tanpa sedar, sebab mereka ni tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ideologi relativisme. Jadi mereka ni tak tahu bahawa niat atau pendapat mereka itu salah. Seterusnya ialah kami telah membuat 2 pernyataan dan kami telah menyuruh responden untuk menyatakan pernyataan mana yang mereka bersetuju. Jadi pernyataan pertama ialah, ideologi relativisme membawa kesan yang baik kerana ia dapat mewujudkan kebebasan bersuara. Dan pernyataan yang kedua ialah, ideologi relativisme membawa kesan yang buruk kerana pendapat tersebut mungkin bercanggah dengan agama. Jadi 70% daripada responden menyatakan bahawa ia membawa kesan yang buruk. Manakala 30% lagi menyatakan bahawa ia mempunyai kesan yang baik kerana mewujudkan kebebasan bersuara. Soalan yang terakhir ialah, berdasarkan pemahaman anda tentang ideologi relativisme, adakah anda rasa ideologi relativisme membawa kesan yang baik? Jadi pada tajuk kuesioner itu kami telah menerangkan definisi ideologi relativisme secara ringkas yang mudah difahami. Jadi berdasarkan itu kami menanya responden bahawa adakah mereka merasakan ideologi relativisme ini membawa kesan yang baik. 75% daripada responden menyatakan bahawa mereka tidak merasakan ideologi relativisme ini membawa kesan yang baik. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah pemerhatian. Jadi kaedah pemerhatian ini kami telah melakukan pemerhatian terhadap subjek di media sosial, Twitter dan juga Instagram. Kerana kedua-dua platform ini terkenal di kalangan golongan muda, generasi Z, yang sangat-sangat terkenal dan mudah terpengaruh dengan gerakan-gerakan liberalisme atau gerakan-gerakan yang mempromosikan pemikiran relativisme. Jadi selama seminggu kami telah mendapati bahawa memang ramai pengguna-pengguna yang muda daripada generasi Z yang terbabit dengan golongan-golongan yang mempromosikan pemikiran relativisme. Kaedah yang terakhir ialah kaedah internet. Disebabkan COVID, kami tak boleh ke perpustakaan untuk mengumpul data-data fizikal atau maklumat-maklumat fizikal. Jadi kami telah menggunakan internet untuk mencari jurnal atau kertas kerja yang berkenaan dengan tajuk kajian kami. Seterusnya, mari membincangkan dapatan kajian yang menjelaskan kesan buruk relativisme terhadap masyarakat dan individu. Terdapat 5 isi dapatan kajian bagi kertas kerja ini. Kesan buruk yang pertama adalah ketidakadilan hak asasi manusia terhadap masyarakat.
Semua manusia dilahirkan dengan bebas dan setaraf martabat dan hak. Mereka dikurniakan akal dan hati nurani dan harus bertindak antara satu sama lain dalam memupuk semangat persaudaraan. Apabila membincangkan tentang hak asasi manusia, isu relativisme budaya sering dibincangkan. Relativisme budaya rujuk kepada pemahaman kepercayaan, nilai dan amalan seseorang yang harus difahami berdasarkan orang itu sendiri dan bukannya dinilai berdasarkan kritikan orang lain. Relativis budaya berpendapat bahawa tidak ada kebenaran mutlak dalam apa yang betul atau salah, melainkan kebenaran bergantung pada apa yang dipercayai oleh budaya tertentu. Sebagai contoh, endocannibalism yang diamalkan oleh orang Wari di Brazil Barat bagi menunjuk tindak belas kasihan di mana sisa-sisa panggang mayat Wari dimakan dalam bilik mayat oleh kekasihnya. Jika amalan ini ditolak, ia akan menyinggung perasaan ahli keluarga si mati. Para relativis budaya akan mendakwa bahawa seseorang itu tidak boleh mengatakan budaya mana yang betul atau salah kerana terbukti relatif dalam budaya yang berbeza. Oleh itu, dari sudut pandangan relativis akan mengatakan bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak dalam apa yang betul atau salah, melainkan kebenaran bergantung pada apa yang dipercayai oleh budaya tertentu mengenai apa yang betul atau salah. Namun begitu, jika hak asasi manusia dicabar dan dilanggar, kita tidak boleh bertolak ansur dengan kepercayaan relativis budaya. Pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, perhambaan dan pembunuhan beramai-ramai semestinya mempunyai standard moral sejagat. Sebagai contoh, situasi yang berlaku di China yang melaksanakan kempen terhadap orang Uyghur dan minoriti Muslim lain di Xinjiang. China menyamarkan kem konsentrasi ini sebagai operasi melawan terorisme yang jelas melanggar perjanjian antarabangsa, begitu juga dengan perlembagaan China sendiri. Kem konsentrasi ini berbentuk penindasan kebebasan beragama dan asimilasi paksa. Terdapat juga pendaraan fizikal dan mental yang melampau dilakukan terhadap orang Uyghur ini. Rencana Just Security yang baru-baru ini ditulis oleh Lisa Reinsberg mengatakan bahawa dasar China yang mencairkan dan mengurangkan populasi Uyghur ini amat jelas melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Contoh yang lain adalah sistem kasta Hindu yang masih diterapkan hingga masa kini yang menolak layanan yang sama terhadap anggota kasta yang berbeza dalam masyarakat Hindu. Masyarakat di anggota kasta bawah ini dinafikan pelbagai hak seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan pekerjaan. Di situasi ini, relativis menafikan mangsa-mangsa pada situasi dari akses hak asasi manusia. Kenyataan bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak yang sebenar apabila membincangkan moral kerana terdapat perbezaan kepercayaan budaya telah membuktikan bagi menunjukkan bahawa hujah relativisme budaya berusaha untuk mengambil definisi moral yang berbeza dari asas sebenar. Oleh itu, relativisme budaya bukanlah jawapan kepada masalah hak asasi manusia dan jelas menunjukkan kesan buruk kepada masyarakat dan individu. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang salah satu kesan relativisme terhadap masyarakat, iaitu relativisme ini akan menyebabkan kekeliruan dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai setiap etika, norma budaya dan agama, dan relativisme ini akan menyebabkan kekeliruan dalam setiap aspek yang mereka percayai. Tidak kira norma budaya, norma kehidupan, cara kehidupan dan agama yang dianuti. So, relativisme ini sememangnya secara amnya bersifat ragu-ragu dan dia akan setiap peluang yang ada, relativisme ini akan menyerang setiap nilai-nilai yang sedia ada dalam suatu masyarakat, dan nilai-nilai ini akan sentiasa diperdebatkan demi untuk menyanggah autoriti yang ada dalam masyarakat itu. Perdebatan nilai-nilai yang sedia ada ini tidak akan menzahirkan pengetahuan baru, malahan akan muncul pengetahuan yang tidak berkait rapat pun dengan
setiap aspek yang sesuatu masyarakat itu amalkan, dan ini akan menyebabkan sebahagian individu bersikap skeptik terhadap nilai budaya dan moral yang diamalkan oleh masyarakat sendiri. Bila perasaan skeptik ini terjadi, masyarakat akan menjadi hilang pertimbangan untuk membuat keputusan yang betul dan salah. Dan bila pertimbangan betul dan salah itu menjadi keliru, keadilan akan tergugat dan boleh menyebabkan kezaliman berlaku. Relativisme ini akan menyebabkan terhalangnya usaha untuk membendung kezaliman jika fahaman relativisme ini diambil berat oleh sebuah masyarakat. Kezaliman tidak kira dalam bentuk apa-apa pun, dan yang paling parah ialah kezaliman dalam bentuk peperangan, pembunuhan ramai-ramai, korupsi yang akan menyebabkan sebuah masyarakat itu hancur. Kezaliman haruslah dibendung kerana kezaliman ini sememangnya tidak boleh diterima naluri manusia. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam, agama Islam juga melarang kita untuk menutup mata terhadap kezaliman yang berlaku. Sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam, agama Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu mengamalkan perkara baik dan mencegah kemungkaran. Relativisme ini sudah tentu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia yang majoritinya beragama Islam. Jika rakyat Malaysia mengambil berat tentang fahaman relativisme ini, keadaan huru-hara akan berlaku. Negara Malaysia yang mempunyai kepelbagaian latar belakang dari segi agama, bangsa dan budaya tidak seharusnya terpengaruh dengan fahaman relativisme ini. Sikap bersederhana dan toleransi dan hormat merupakan kunci untuk menyanggah fahaman relativisme ini. Fahaman relativisme ini menggunakan toleransi dan hormat sebagai alasan untuk mempertahankan perkara salah dan melampaui batas, kerana relativisme ini percaya bahawa perkara betul dan salah hanya relatif terhadap sesuatu masyarakat itu sahaja. Kekeliruan yang terjadi dapat dihalang jika sesuatu masyarakat itu dapat berkomunikasi secara efektif dan mencapai persetujuan melalui objektif yang jelas. Fahaman relativisme ini secara amnya bersifat ragu-ragu dan tidak mempunyai objektif yang jelas. Kesimpulannya, relativisme ini sememangnya akan menyebabkan kekeliruan dalam masyarakat dalam pelbagai aspek, tidak kira cara hidup, budaya dan agama yang dianuti oleh sesuatu masyarakat itu. Al-Farabi juga menyatakan proses terakhir mempelajari ilmu itu bertujuan memberi keyakinan. Keyakinan akan menghalang keraguan dalam diri seseorang individu. Bahagian terakhir yang akan saya bentangkan adalah berkaitan dengan kesan ideologi relativisme terhadap masyarakat dan individu. Salah satu kesan kepada ideologi ini adalah tentang kewujudan golongan LGBT atau lebih dikenali sebagai lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Atau dalam bahasa ringkasnya ialah mereka melakukan hubungan songsang atau secara luar daripada tabi'i. Budaya LGBT ini sememangnya menyimpang daripada norma masyarakat di Malaysia, terutamanya apabila ia berkait dengan isu agama dan budaya. Isi dapatan kajian yang terakhir ialah perbalahan yang sentiasa berlaku disebabkan oleh ideologi relativisme. Seperti yang kita sedia tahu, Islam dan juga agama lain tidak menyukai apabila terputusnya hubungan atau silaturahim secara sengaja. Jadi ideologi relativisme ni selalu dan mampu memecah belahkan masyarakat dan juga hubungan. Ini kerana kita tahu penyebab utama berlakunya perbalahan atau pertengkaran sesama manusia adalah kerana perbezaan pendapat. Jadi melalui kaedah pemerhatian yang telah kami lakukan di social media, kami mendapati bahawa banyak silaturahim atau hubungan yang terputus kerana mereka ini mempunyai perbezaan pendapat. Selalunya di antara umat Islam yang mempunyai pendapat yang mendapati agama dan juga umat Islam yang mempunyai pendapat yang bercanggah dengan agama. Jadi kesimpulannya haruslah kita berfikir
berlandaskan agama supaya kita semua bersefahaman tentang sesuatu perkara dan perbalahan tidak akan berlaku. Hasil kaji selidik yang telah dilakukan turut membuktikan bahawa 60% daripada responden menyatakan bahawa mereka tidak mengetahui apakah itu ideologi relativisme. Ini menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap ideologi relativisme adalah sangat rendah. Ini akan membuatkan masyarakat semakin mudah terpengaruh dengan ideologi relativisme. Cadangannya adalah nilai agama perlu dikukuh dan disemai secara mendalam daripada usia yang muda. Kempen-kempen dan ceramah perlulah diadakan di sekolah-sekolah dan universiti. Selain itu, ceramah agama juga boleh dilakukan di rumah-rumah ibadat bagi memberi lebih kesedaran tentang apakah itu ideologi relativisme. Ideologi relativisme mampu memberi impak yang positif sekiranya dipacu ke arah matlamat yang benar. Namun begitu, ideologi relativisme juga mampu merosakkan seluruh masyarakat jika ianya hanya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan sendiri tanpa memikirkan kesan-kesan yang akan mendatang.